Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, VTT saya kali ini adalah untuk menjawab PMX yang mengatakan beliau memberi fokus kepada mengurangkan defisit fiskal dengan tujuan meningkatkan keyakinan pelabur dan merangsang ekonomi lah kononnya. Ini sebenarnya berdasarkan Loanable Fund Theory dan Rational Expectation Theory yang difalsafahkan pada tahun 30-an dan dipelopori oleh ahli-ahli ekonomi British tahun 30-an seperti Dennis Robertson dan Bertil Ohlin daripada Sweden kalau saya, yang sudah dianggap lapuk dan tidak relevan lagi oleh ahli-ahli ekonomi moden. PMX juga berkata yang beliau memetik kata-kata Adam Smith yang mengatakan mengurus ekonomi adalah seperti mengurus rumah tangga. Sebenarnya apa yang disebut oleh Adam Smith dalam Wealth of Nations itu ialah what is prudence. Dia cakap dalam bahasa English tua lah kan. Tapi dalam bahasa English modern ni, what is prudence in the conduct of every private family can be discussed before in that of a great kingdom. Maksudnya, it meant that if something is right for a family to do, then it's also probably right and reasonable for a big nation. Atau dalam bahasa Melayu, apa yang betul untuk sesebuah keluarga lakukan, maka besar kemungkinan, dia kata besar kemungkinan, bukan kata tentu, ianya juga adalah betul untuk dilakukan oleh sesebuah negara. Komen saya lah ya. Pertama sekali, Adam Smith ni kan, banyak orang ingat dia pakar ekonomi. Sebenarnya tak. Adam Smith bukanlah pakar ekonomi. Akan tetapi seorang ahli falsafah. Keduanya, pendapat dia tu dipelopori oleh ahli-ahli ekonomi tahun 30-an yang sekarang ni sudah dianggap lapuk pada pandangan ahli ekonomi moden. Memandangkan struktur ekonomi sudah jauh berubah. Keduanya, langkah PMX mengurangkan peruntukan untuk pembangunan bukanlah boleh menarik pelabur, malah mengurangkan keyakinan pelabur untuk melabur di Malaysia. Pelabur mana yang nak masuk kalau kerajaan kita sendiri takut nak melabur untuk pembangunan, terutamanya pembangunan infrastruktur. Saya bagi analogi lah ya. Kalau kita ada kedai makan lah, kita nak sewakan kedai tu kepada orang yang nak buat restoran lah katakan. Orang tu nak tahu ke kita ni hutang bank banyak mana? Dia tak peduli. Apa yang orang tu nak tahu ialah sebelum nak sewa kedai kita dan nak buka restoran lah, kedai kita tu ada ke kemudahan asas yang canggih? Ada ke bekalan air? Bekalan air selalu kena potong kan macam Selangor tu. Bekalan elektrik okey tak? Kemudahan internet laju tak? Tempat letak kereta cukup ke untuk pelanggan dia? Itu yang dia nak tahu. Dan lokasi lah, of course. Macam tu juga pelabur asing. Mereka tak peduli kita hutang banyak mana. Mereka nak tahu tentang infrastruktur yang kita sediakan supaya mereka boleh beroperasi dengan betul, dengan efisien. Dia nak tahu cukai kita, nak tahu polisi-polisi kita yang lain. Ketiganya, PMX kata langkah bajet 2024 adalah untuk merangsang ekonomi. Ini lawak lah. Nak merangsang ekonomi macam mana kalau peruntukan untuk pembangunan dikurangkan sebanyak 9,000 juta. Bila peruntukan dikurangkan sebanyak 9,000 juta, itu bermakna beratus-ratus kontraktor kecil, kontraktor sederhana dan kontraktor besar pun yang bergantung kepada kontrak pembangunan tak ada job lah tahun 2024 ni. Bila dia orang tak ada job, apa akan jadi? Orang akan hilang pekerjaan. Perniagaan kecil yang bergantung kepada kontraktor tersebut pun akan kehilangan pendapatan. Bila ini berlaku, golongan T20 pun tak akan berbelanja. Atau dia orang tak akan melabur. Golongan M40 pun akan mengurangkan perbelanjaan. Manakala golongan B40 lagilah. Mereka terpaksa mengurangkan apa yang mereka makan pun. Bila semua orang tak berbelanja, apa akan jadi pada ekonomi kita? Saya rasa tuan-tuan dan perempuan pun tahu jawapannya. Ekonomi akan tiba-tiba jadi lembab lah. Dan tak berkembang, malah mengecut. Lihatlah kepada nilai ringgit kita dan pasaran saham di Bursa Malaysia sebagai respon kepada bajet terburuk dalam sejarah ni. Dah 4.75 hari ni. Bursa Malaysia merah je semua, turun. Apa pula pendapat tuan-tuan dan perempuan? Sila tinggalkan di ruang komen ya. Terima kasih.